الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل والنهار آيتين محونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra selepas menceritakan kepada kita tentang kejadian yang berlaku di zaman-zaman terdahulu, di antaranya zaman yang berlaku di zaman Bani Israel, yang mana kita telah lalu pada minggu lepas bahawa Israel itu penamaan kepada Yaqub di atas dasar dia adalah kekasih Allah dengan dengan bahasa Ibrani, dan juga riwayat sebenarnya Israiliyat yang anda bagi kita minggu lepas, anda cek balik, yang tidak boleh diterima pakai sebagai hujah yang kuat lah. Israiliyat ni kebanyakannya daripada kitab Bible dan kitab Taurat diambil, dimasukkan ke dalam tafsir-tafsir yang ada di dalam tafsir-tafsir ulama kita. Jadi kemasukan Israiliyat ni adalah satu benda yang kita tidak boleh menjadikan sebagai hujah lah. Antaranya Israiliyat ni kisah-kisah Israel, iaitu tentang penamaan Israel itu sendiri, iaitu Yaqub telah mengalahkan Tuhan, yang mana Tuhan yang masukkan itu ialah Nabi salah seorang anak daripada Nabi Ishak, yang mana sepatutnya menjadi Nabi tetapi dikalahkan oleh Yaqub. Ini cerita tentang Israiliyat, dan kita faham bahawa bagaimana diajarkan oleh para orang ulama kepada kita, Tok Guru, bahawa Israiliyat ini bukanlah menjadi hujah kepada kita untuk menetapkan hukum ataupun menyatakan bahawa ini benar ataupun salah. Baik, dan juga pada minggu lepas kita telah pun melalui ayat yang mana Allah Ta'ala mengatakan bahawa Bani Israel akan melakukan kerosakan dan mereka juga akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan dikeluarkan daripada bumi suci Palestin, iaitu 2 kali. Itu bagaimana Nabi, anda sebut minggu lepas, Nabi Musa mengarahkan Israel untuk masuk ke Palestin selepas diselamatkan daripada Firaun, bila mana mereka berjaya menyeberangi lautan dengan mukjizat Nabi Musa dapat membelah lautan. Maka Nabi Musa dia mengarahkan umat dia untuk pergi masuk ke Palestin, namun mereka tidak mahu dan enggan untuk masuk ke Palestin kerana tidak mahu berjuang dan berjihad bersama dengan Nabi Musa menentang penduduk yang berada di Palestin ketika itu, yang mereka sangkakan lebih kuat daripada mereka. Sebab itulah mereka selepas daripada itu berjaya masuk ke Palestin dan duduk dalam Palestin. Selepas daripada kematian Nabi Musa, ketika Nabi Yusha, barulah mereka masuk dan duduk dalam Palestin sampailah kepada pemerintahan Nabi Daud dan Sulaiman selepas daripada Nabi Musa. Jadi Nabi Daud dan Sulaiman ini datang selepas Musa, dan Daud diberikan kekuasaan oleh Allah Ta'ala, diberikan kekuatan untuk membina baju besi, mengambil besi menjadi sebagai senjata, dan dia diberikan kekuatan untuk memerintah. Dan selepas daripada itu digantikan dengan anak Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman adalah zaman kegemilangan Bani Israel ketika itu, bila mana dia berjaya, bila dia memerintah kerajaan yang mengandungi manusia dan juga bukan manusia, di kalangan haiwan, jin dan seumpama dengannya. Maka kita tahu cerita tentang Nabi Sulaiman sampailah kepada Zulaikha dan seumpamanya, sampailah kepada Balqis dan seumpamanya, sampailah kepada akhir sekali ialah mereka dikeluarkan daripada Palestin selepas daripada Nabi Isa AS diangkat ke langit oleh Allah SWT. Ketika itu adalah mereka dikeluarkan daripada bumi suci Palestin dan keluar sampailah pada hari ini, dan beberapa kurun yang lalu mereka cuba untuk masuk ke dalam Palestin dan berjaya. Sampai ke hari ini duduk dalam Palestin dan merampas tanah Palestin, dan mereka yakin dan percaya bahawa inilah tanah suci mereka yang patut mereka duduk, dan untuk mereka menjadikan bumi tanah tumpah air mereka di bumi Israel ataupun bumi Palestin itu sendiri. Jadi ini kita sejarah
kita tengok balik sejarah yang berlepas. Jadi pada hari ini insya-Allah kita pergi kepada ayat yang seterusnya, bila mana Allah Taala berfirman wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatan. Allah Taala ingin menceritakan kepada kita, memberitahu kepada kita, memaklumkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan malam dan siang. Jadi malam dan siang ini juga adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Malam dan siang ini taat kepada Allah. Tidak ada malam yang melanggar arahan Allah, tidak ada siang yang melanggar arahan Allah. Bila mana Allah kata malam dulu, maka siang mengalah. Siang datang kemudian, malam datang dulu dalam Islam. Dan juga dalam surah Yasin, kalau kita tengok bahawa malam, siang tidak akan mendahului malam. Baik, di dalam ayat ini Allah Ta'ala menceritakan tentang alam, kejadian alam yang mana sungguh menakjubkan sebenarnya. Dan ia membawa kepada satu mukjizat ilmi, iaitu mukjizat ilmu kepada kita dalam Al-Quran, yang membuktikan lagi, menambah pembuktian bahawa Al-Quran datang daripada Rasulullah, dan Rasulullah itu adalah Rasul yang dihantar dan utuskan oleh Allah SWT. Dan Al-Quran adalah bukti kekuasaan, bukti kekuatan Allah, bukti bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan yang diutuskan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pencipta dan Maha Bijaksana. Maka Allah Subhanahu taala menjadikan malam, wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatain. Kami menjadikan malam dan siang sebagai dua tanda, dua petanda kepada kita. Ayatain, dua petanda. Bahawa malam ada petanda dia, siang ada petanda dia. Kalaulah kita melihat bagaimana